Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa pada video perkongsian bagaimana hendak menjawab latihan pada buku aktiviti jilid yang kedua bagi Bahasa Melayu tahun 3 pada halaman yang ke-26. Tajuknya ialah pelupusan ubat-ubatan. Jom cikgu bantu anda. Arahannya mudah sahaja, iaitu edit dan murnikan. Murid-murid ada nampak gambar ini dalam buku? Ini gambar cikgu ambil dari buku aktiviti. Mari kita baca terlebih dahulu sebelum kita mengedit dan memurnikan. Alia dan ibunya ke hospital. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Sementara menunggu rawatan ibunya, Alia membaca poster yang dipamerkan. Inilah poster yang Alia baca. Pelupusan ubat-ubatan. Sebelum menjalankan pelupusan ubat, anda dinasihatkan untuk membuang label pada bekas ubat untuk melindungi maklumat sulit berkaitan kesihatan anda. Tidak berkongsi ubat dengan orang lain. Keperluan ubat-ubatan bagi setiap individu berbeza. Yang berikut merupakan cara-cara pelupusan ubat-ubatan yang boleh dipraktikkan oleh semua. Pertama, elakkan daripada mengepam sisa ubatan ke dalam lubang tandas. Kedua, sekiranya tiada arahan pelupusan tercatat pada label ubat, sisa ubat boleh dibuang ke dalam tong sampah dengan cara mencampurkan ubat tersebut dengan hampas teh atau kelapa. Cara ini adalah untuk mengelakkan ubat-ubatan tersebut digunakan semula oleh orang lain dan diambil oleh kanak-kanak atau haiwan peliharaan. Cara yang ketiga, sisa ubat-ubatan tersebut boleh dihantar ke jabatan-jabatan farmasi di hospital dan klinik kerajaan. Sisa ubat tersebut akan dibuang ke dalam tong sisa klinikal. Tong sisa klinikal ini akan dihantar ke pusat pembakaran, iaitu lokasi ubat-ubatan ini akan dibakar pada suhu 1100 darjah Celsius. Proses ini dikawal selia oleh Jabatan Alam Sekitar. Sumber poster ini adalah dari sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Inilah poster yang Alia baca. Kalau murid-murid nak tahu dari mana cikgu ambil ni, ada nampak QR code dalam buku aktiviti? Dari situ murid-murid boleh imbas juga dari situ. Kalau nak tengok sendiri menggunakan telefon bimbit. Mari kita sambung petikannya. Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Pembuangan sisa ubat ke dalam sinki boleh menyebabkan alam sekitar tercemar, mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Bahan kimia ini akan mengalir ke dalam sungai. Hidupan terjejas di dalam akan sungai. Pencemaran diatasi ini boleh. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah melancarkan program pemulangan ubat. Sisa ubat boleh dipulangkan ke kaunter farmasi di hospital seluruh negara. Bagaimana dengan ayat yang telah cikgu baca tadi? Ada yang tak kena tak? Sangat banyak yang tak kena. Sebelum cikgu lupa, sumber petikan ini adalah diubah suai daripada bahagian farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia.
Jom cikgu bantu anda untuk membetulkan, untuk mengesan, mengedit dan memurnikan yang tak kena, iaitu kesalahan daripada aspek struktur ayat. Yang ini perenggan pertama. Sekarang kita fokus kepada ayat yang telah diwarnakan merah. Cikgu bantu anda mengesan terlebih dahulu. Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Jadi, ini merupakan ayat di mana struktur ayatnya tidak betul. Apa yang betulnya? Ibunya menjalani pemeriksaan kesihatan. Ini langkahnya. Yang pertama awak mengesan. Yang kedua awak mengedit. Yang ketiga, selepas kita habis mengedit nanti. Baik, yang pertama cikgu ulang, kita mengesan yang warna merah ini. Yang kedua, awak perlu edit. Okey, edit dalam erti kata lain membuat pembetulan. Betulkan dulu kesalahan ini. Ibunya menjalani pemeriksaan kesihatan. Ini yang betul. Mari kita lihat perenggan seterusnya. Banyak warna merah dalam perenggan ini. Baik, ada tiga ayat yang mengandungi kesalahan daripada aspek struktur ayat. Kita baca yang pertama dulu. Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Bunyinya pun tak betul. Yang betulnya, poster tersebut adalah tentang pencemaran sisa ubat-ubatan. Yang kedua, mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Yang ini yang betulnya, sisa ubat-ubatan mengandungi bahan kimia. Ayat yang ketiga, hidupan terjejas di dalam akan sungai. Yang betulnya, hidupan di dalam sungai akan terjejas. Baiklah. Ini perenggan terakhir. Pencemaran diatasi ini boleh. Macam mana ni? Yang betulnya, pencemaran ini boleh diatasi. Baiklah murid-murid, cikgu harap panduan menjawab ini akan membantu murid-murid menjawab latihan dengan betulnya. Setelah diedit, barulah murid-murid memurnikan kesemua perenggan ini dengan ayat yang betul. Jangan buat kesalahan lagi, sehingga kita berjumpa lagi pada video perkongsian panduan menjawab buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 pada siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.